Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Kota Raja dan seluruh ahli jawatankuasa, para pegawai dan terutama kepada ahli qariah, para jemaah, para followers yang mengikuti melalui FB online Masjid Kota Raja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan didoakan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dalam urusan hidup kita ini. Maklumlah tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita dicuba, kita diuji oleh Allah sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Ini masya-Allah. Sebagaimana pertemuan kita pada malam inilah. Allah yang Maha Pemurah dengan ilmunya yang maha luas itu nak beri kepada kita sedikit pertemuan pada malam ini dengan terus kita membicarakan teguran-teguran Allah, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Allah juga Maha Penyayang kepada kita. Maka dengan kata-kata tersebut, lahirlah pertemuan kita pada malam ini dengan satu niat, dengan satu tujuan untuk mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan, apakah perkara yang lebih baik di antara insan sesama insan kita bertemu dalam pertemuan membesarkan Allah, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selalu ni kita duk bertemu, berjumpa secara fizikal, depan-depan. Ni macam duk tengok dalam televisyen lah ni, konon-kononnya. Ya, Allahu Akbar. Tapi apapun, kita gunakan ruangan yang telah pun diberi peluang kepada kita ini, ruang kepada kita ini dengan sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan insya-Allah. Baik, mari kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36 yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun Allah tetapkan dan Allah telah buat menurut ilmunya yang maha hebat itu sebanyak 12 bulan. Ini, ada siapa boleh menolak tentang perkara ini? Tidak ada sesiapa pun yang berani mengingkari. Sama ada orang bukan Islam, lebih-lebih lagi orang Islam. Hanya orang Islam, orang bukan Islam yang saja nak cari pasal dengan Allah saja, yang pandai-pandai nak buat bulan itulah, bulan inilah, mereka karya dengan macam-macam nama tok nenek yang dia pandai-pandai buat sebut, itu dia cari masalah sebenarnya tuan-tuan. Allah dah sebut merujuk bulan di sini iaitu bilangan-bilangan yang terdapat di atas kepala kita itu. Demi tujuan untuk kita semua guna pakai tuan-tuan dalam hidup sehari-hari ini. Mujur Allah bagi kebijaksanaan kepada orang-orang tertentu yang dia minat ilmu falak, ilmu kaji bintang, ilmu astronomi. Subhanallah, ini hebat tuan-tuan dan puan. Di mana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, baik juga di dalam kitab-kitab terdahulu. Sama sahaja. Di mana Allah pada waktu dan ketika itu juga dalam masa yang sama menciptakan langit dan bumi. Bila disebut langit dan bumi, sama ada langit yang kita boleh nampak dan lihat ataupun yang kita tak boleh nampak dan lihat. Dan di antara keduanya dan juga yang di bumi, sama ada yang kita boleh nampak ataupun yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Dan Allah kata dalam tempoh kiraan bilangan 12 bulan tersebut, ada beberapa bulan yang terdapat padanya 4 bulan. Ini orang yang terlibat dalam bidang ni, mereka mencari, mereka mengkaji, mereka mengeluarkan maklumat tersebut sesama mereka, sonok mereka bila mereka dapat tahu. Iaitu disebut oleh Allah sebanyak 4 bulan yang semua manusia kena hormati. Hormat di sini suruh muliakan.
Dan ada penjelasan oleh para ulama tafsir mengenai hal tersebut. Demi kerana apa? Demi kerana nak mendisiplinkan kita, demi kerana nak mengatur kita semua ni. Sebab kita ini, bila kita tak buat jadual, bila kita tidak ada peraturan, tak ada undang-undang, apa jadi tuan-tuan dan puan? Hura-hara lah, porak-peranda lah. Dalam semua hal, ehwal dan perkara. Dalam rumah ada undang-undang. Di tempat kerja ada undang-undang, di jalan raya ada undang-undang, dalam kedai makan ada undang-undang. Bahkan kita sama kita pun ada undang-undang, ada hak-hak yang mesti ditetapkan dan ditunaikan supaya apa? Kita ada satu penghormatan. Masuk dalam hutan, ada undang-undang. Macam mana? Ampun datuk nenek, anak cucu minta tumpang lalu. Begitu ke? Tidak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan diajar oleh Nabi bila kita pergi ke tempat-tempat macam tu, kita mohon minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah daripada kalimat ayat-ayat suci, daripada gangguan apa-apa perkara yang jahat, yang tak baik dan tak elok yang nak mengganggu kita. Itu undang-undangnya tuan-tuan. Sehinggalah disebutkan 4 bulan tersebut yang merujuk kepada ini sudah kefahaman ribuan tahun. Bukan daripada zaman Nabi Muhammad SAW sahaja. Iaitu merujuk para ahli tafsir menyatakan. Iaitu bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini cukup amat mudah untuk dilihat. Kerana ia sangat berhampiran. Dia berdekatan. Maka kalau ketiga-tiga bulan ini, apa yang kita nampak? Iaitu orang dah mula nak melakukan ibadah fardu haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Tetapi selepas daripada 1 bulan yang agak jauh, Muharram, selepas daripada itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, barulah nak berjumpa dengan bulan yang kita sedang masuk dan duduki ini, iaitu namanya bulan Rejab pula, yang tersenarai dalam ke-4 bulan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai untuk jalan kita hormati. Hormat sebagaimana disebut tadi, ada peraturan, ada undang-undang yang mesti kita kena ikut. Di mana inilah ketetapan oleh Allah, di mana agama ini adalah lurus dan betul. Jadi sebab itu, kalau kita lihat apa yang Allah SWT bagi tahu kepada kita ini, dia nak ajak bukan saja orang yang dah Islam, yang dah beriman, sayanglah kepada agama Islam. Kepada yang belum, marilah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu tadi. Ke-4 bulan tadi, Allah minta jangan buat naya, jangan buat zalim, jangan menindas. Apa dia? Diri kita sendiri. Syekh, macam mana ni ustaz? Zalim kat diri? Kalau zalim kat orang tu saya fahamlah. Buat susah orang, buat enaya orang, bagi hidup orang tu hina, melarat, susah payah. Termasuklah kalau kita tahu bahawasanya apabila kita telah mendurhakai Allah, mensyirikkan Allah, menghurafatkan Allah, mentahyulkan Allah, pun dikatakan juga zalim kat diri. Biar diri dalam keadaan dosa, tidak mau bertaubat. Apakah cukup dalam ke-4 bulan ini? Ya, cukup ataupun tidak, tapi sebagai satu peringatan. Yalah kalau kita kata, 4 bulan ni je kita tak boleh buat ya, bulan lain okeylah. Bukan macam tu. Maksudnya di sini, cukuplah Allah bagi suatu peringatan dalam satu tempoh yang manusia agak-agak boleh dapat lah. Boleh dapat. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Macam mana kita diberitahu? Sebulan bulan puasa yang kita nak kena lakukan, adakah tiap-tiap bulan? Tidak. Bulan Ramadan sahaja. Memang hebatlah ganjarannya. Ada orang dia tak puas hati, kalau macam tu kenapa tak bagi Ramadan tiap-tiap bulan? Pembohong je tuan-tuan. Nak buat puasa Isnin Khamis ni pun macam nak mampus. Nak bulan Ramadan puasa tiap-tiap bulan, jangan mengarutlah tuan-tuan. Terima kasihlah apa yang Allah dah bagi, ikut saja sudahlah. Kan? Seminggu sekali Jumaat. Ni tahanlah. Dah berapa lama dah tak pergi Jumaat.
Entah-entah Jumaat pun dah lupa dah. Tapi apabila datangnya hari Jumaat, diperingatkan kepada kita apa? Waktu yang mustajab, waktu yang hebat, bermula dari malam sampailah ke esok petang harinya. Kalau dah baik dah hari Jumaat, kenapa tak buat Jumaat tiap-tiap hari? Pembohonglah tuan-tuan. Cukuplah Allah bagi seminggu sekali untuk kita bagi perhatian dan tumpuan. Maka samalah hal dengan masalah bulan itu tadi. Sebab Allah suruh kita apa? Grab. Tangkap. Catch. Untuk ambil, cari. Sebab kita ini didatangkan dengan apa? Jemu, penat, letih, tak larat. Maka sebab itulah dibuat waktu-waktu tertentu, masa-masa tertentu. Subhanallah, subhanallah. Dan di waktu dan di ketika itu, kita menghadapi hidup ni, Allah kata, akan ada orang yang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Ada orang baik, ada orang jahat. Maka orang yang jahat, mereka ini akan merosakkan kamu, cuba mengganggu kamu. Maka Allah kata, perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Oh, ini berat tuan-tuan. Yang ni tak kira bulan. Lebih-lebih lagi dalam bulan ni. Kalau ada orang buat benda-benda yang tak betul dan salah, kena tegur dengan setegur-tegurnya. Kena peringat dengan peringatan yang amat keras. Wish, Masya Allah. Kalau kita tengok ni apa, perintah kawalan pergerakan ini. Dalam arti kata, hak yang apa? Tuh, di luar sana tempat berhibur, melampau, seronok, sukaria, habis apa pun dah tak ada. Melingkup, tutup, habis jahanam. Tu pun ada yang apa? Cuba menyorok-nyorok yang membuat persendirian. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan. Sampailah hak yang apa tak terlibat secara tak langsung tu pun juga kena. Dengan kelab malam pun tutup, pusat urut pun tutup, dengan masjid pun kena tutup. Masya Allah tuan-tuan. Ini satu keadaan yang cukup amat dahsyat ya. Di mana ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal dan orang-orang yang bertakwa. Ini bermakna Allah suruh kita perhatikan. Kita duduk di bulan yang mulia yang 4 itu tadi, dan sekarang kita duduk dalam bulan Rajab. Allah suruh kita ambil perhatian. Allah suruh kita ambil tumpuan. Bagilah sikit ruang. Bagilah sikit masa untuk diri kita dan keluarga kita, tuan-tuan dan puan. Di mana Nabi SAW menyatakan, waktu yang Allah SWT buat itu keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka 1 tahun itu terdiri daripada 12 buah bulan. Ini Nabi menyokong pula. Terdiri daripada 12 bulan itu, terdapat 4 bulan yang haram. Yang ini yang suci. Yang nilai yang cukup amat hebat di sisi Allah, iaitu yang telah kita sebut tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat pula, bulan Rajab, yang terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Ini adalah berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Apa yang cuba nak diajak kepada kita, tuan-tuan dan puan? Dalam pertemuan yang cukup amat bernilai pada malam ini, marilah saya dan kita semua buatlah suatu balik koreksi. Suatu penilaian balik semula, apa yang kurang, apa yang lemah, yang sebelum-sebelum ini, kita muhasabah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah melalui hadis Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku, bantulah aku untuk ingat dekat kamu. Ini bermakna kita bukan kata tak mau ingat Allah tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita pasti akan lupa. Maka dengan itu setiap kali lepas solat, jangan sampai kita abaikan doa tersebut. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku dan bantulah aku supaya dapat terus bersyukur kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku untuk ingat kamu, bersyukur kepadamu, dan tolonglah ya Allah, elokkanlah amal ibadat yang aku buat dan aku lakukan ini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hidup yang Allah bagi kepada kita ni, banyak benda kita kena buat, penilaian balik semula, dan kita ambil kesempatan dengan Rajab yang istimewa ini, untuk kita ambil bahagian apa? Hati yang kudus kita dapat. Hati yang suci maksudnya. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, untuk kita
membawa hati yang bersih dan suci, kita kena takhalli. Kita hilangkan, kita buang. Buang apa? Sifat-sifat mazmumah. Benda-benda yang tak baik, tak elok dalam diri kita. Sombong, hasad dengki, iri hati, mengumpat, caci maki. Sudahlah, kita buangkan. Ajar diri kita dalam bulan ini. Kita seronok tengok bertemu dan berjumpa dengan orang, kita tahalli. Kita masukkan apa? Pengisian-pengisian yang baik-baik. Sifat-sifat mahmudah. Kita tak mau menjarak walaupun kita disuruh jarak. Ni jarak dah lah, jarak 1 meter dah, tak boleh bersalam ni. Tapi janganlah sampai kita tak mau bertegur siapa. Boleh bertegur siapa. Assalamualaikum, apa khabar? Masya Allah, rindunya lama tak jumpa. Kan. Ini hati ni boleh jadi cantik, baik dan elok. Ini bulan yang kita nak jadikan motivasi. Dan setelah kita buang, setelah kita isi, tajalli. Kita siarkan, kita syiarkan. Kita cambahkan kebaikan. Supaya hidup kita ni tak bosan, tak boring. Ini. Bila hati dah terisi, hati dah suci, hati dah elok, maka kita akan nampak hari-hari yang kita lalui dalam hidup amat bernilai dan amat bermakna. Maka tidak boleh cukup terhenti dengan hati yang kudus itu, dia duduk dekat situ sahaja. Yang keduanya kena dimasukkan apa? Ibadah yang bagus. Hati yang kudus, ibadah pun mesti bagus. Bagaimanakah ibadah yang bagus? Yang pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, ikut macam mana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, tak habis lagi. Ada orang dia duk tanya, dia tak faham nak buat macam mana. Ustaz, saya nak tanyalah kat ustaz ni. Sebulan-bulan Rajab ni saya nak puasa sunat, boleh ke ustaz? Sebelum kita nak jawab boleh ataupun tidak, kita kata tidak ada disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tuan-tuan dan puan dengar macam tu, agak-agak tuan-tuan dengar tu selesa ke tak selesa? Ya apalah. Nabi Muhammad ni orang nak puasa pun dia tak bagi. Mana ada Nabi Muhammad kata dia tak bagi? Sebab kita kena rujuk. Kan? Kena rujuk sebetul-betulnya. Dalam bulan Rejab secara pengkhususan tidak ada. Sebab kita tak mau ibadat tu dia jadi apa? Dengan yang disuruh tak mau buat, yang tak disuruh dia nak buat. Dalam bulan Rejab disuruh dan dianjur dan digalak. Itu ada, tapi tak datang secara wajib. Dia panggil sunat. Puasa di awal bulan yang pertama. Maksudnya hari pertama. Ataupun ambil bahagian tengah. 14, 15, 16. Malam bulan penuh. Ataupun dalam bulan Rejab tu ada apa? Ada Isnin, ada Khamis. Jadi bila kita dengar tu puas hati tak? Alhamdulillah lah. Kalau orang beriman, orang yang dia tidak ada masalah. Oh macam tu. Tapi saya nak puasa lah sebulan, bulan Ramadan. Tidak disuruh. Bila kata tidak disuruh ni, kita dengar tu macam tak puas hati ke? Pelik tuan-tuan. Ini masalah daripada sebahagian orang yang dia tidak faham benda-benda yang disuruh oleh Nabi, yang tak disuruh oleh Nabi SAW. Masya Allah. Memang kita tak nafikan berpuasa itu sangat baik. Tapi jangan sampai tadi yang kita sebut apa? Kalau kita buat tidak mau ikut tata cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ini kita kena faham tuan-tuan. Sebagaimana ibadat yang telah ditetapkan kepada kita, itulah yang kita turut, itu yang kita ikut. Masya Allah, solat fardu 5 waktu sudah disusun waktunya, rakaatnya, ikut sahaja sudah. Kalau sebelum subuh dah diajak 2 rakaat sahaja. Kalau sebelum zuhur ada yang 2, ada yang 4. Selepas zuhur ada yang 2, ada yang 4. Boleh buat pilihan. Sebelum asar ada yang disuruh 2, ada yang disuruh 4.
Ni hak jenis-jenis sunat. Hak yang disuruh selepas maghrib 2 rakaat. Hak yang disuruh selepas isyak dan kemudian di tengah malam sikit ataupun sebelum nak tidur ataupun selepas bangkit bangun tidur, boleh ditambah dengan apa? Witir. Lain-lain daripada itu pun ada juga tahajudnya, ada tasbihnya, ada duhanya. Lain-lain lagi, cukuplah setakat itu. Macam-macam lagi ada. Tapi kadang-kadang ada orang dia suka tanya, saya nak buat solat taubat, boleh tak boleh ustaz? Kita kata selesaikan hak yang mana kita sebut tadi dahulu. Sebab secara khususnya tidak ada dalam suruhan. Nak bagi tahu tadi kata ibadat kita ini, kalau kita nak tumpu suatu benda yang tak sangat disuruh, susah. Yang ada disuruh kepada kita, bertaubatlah kepada Allah. Itu disuruh tak? Nabi kata, aku bertaubat kepada Allah. Aku mohon minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon minta ampun, wahai Allah. Dan aku bertaubat kepada engkau. Maksudnya apa? Aku minta maaf, aku mohon minta ampun. Lepas itu, aku tidak mau melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh engkau, wahai Allah. Dan aku nak kembali diri aku kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa ini kadang-kadang benda-benda macam ni ada orang dia salah faham dan dia tersilap. Nanti kita masuk bulan Syaban. Itu memang Aisyah kata sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban. Banyak mana? Tak dia bagi tahu. Sebab apa? Susah. Tuan-tuan, bila Nabi ni dia berbuat, dia pasti mampu buat. Yang tak mampu buat ni siapa? Bukan tuan-tuan, saya lah. Kan? Sebab kita lebih suka apa yang Nabi dah susun, apa yang Nabi dah atur. Masya Allah, subhanallah. Apapun tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kayu pengukur yang telah disediakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sudah cukup cantik. Kita tak mau jadi sebagaimana para sahabat yang pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita lah. Iaitu Nabi Muhammad itu pada masa dia berpuasa kemudian dia berbuka. Pada masa masuk waktu sembahyang dia bersolat dan dia berkahwin dan dia tidak hidup dalam keadaan orang yang keterlaluan sangat dan tidaklah sampai orang yang meninggalkan sampai teruk sangat. Maka ketiga-tiga orang sahabat ini telah membuat keputusan sampai ada tak mau menikah kahwin. Itu betul tak? Itu salah. Sampai ada ke tahap dia nak bersolat sembahyang ni banyak-banyak sampai tak mau berurusan dengan duniawi yang lain. Itu pun salah. Ada yang sampai nak berpuasa berterusan, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita jangan sampai jadi orang yang menyuka dan menyusah payahkan hidup ini. Kerana dengan itu Allah mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai contoh suri tauladan yang amat terbaik. Marilah kita melihat kedatangan dan kehadiran bulan Rejab pada kali ini untuk menguatkan iman dan akidah kita, untuk memantapkan ukhuwah dan silaturahim di kalangan kita, dan kita mohon minta kepada Allah agar Allah angkat segera wabak COVID-19. Kita nak berkunjung ke rumah Allah, kita nak bertemu berjumpa di antara satu dengan yang lain, kita nak mengimarah ke rumah Allah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Syaban nanti ya Allah, Engkau berilah peluang kepada kami, apalagi bulan Ramadan al-Mubarak. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas pertemuan yang amat bernilai dan bermakna ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل